Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Bolehkah peraturan diubah ketika permainan sedang berjalan? Kenyataan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang Datuk Seri Taqiyuddin Hassan yang berkata bahawa Kabinet akan memberi nasihat kepada Yang di-Pertuan Agong sama ada darurat perlu dilanjutkan atau tidak mengundang kritikan bukan hanya di kalangan pemimpin Pakatan Harapan malah daripada pihak yang bersekongkol dengan Perikatan Nasional sendiri. Timbalan Speaker Dewan Rakyat Datuk Seri Azalina Osman Said mengkritik sikap Taqiyuddin itu menerusi ciapan di Twitter. Jika demikian kesnya, apa guna membentuk jawatan kuasa khas bebas untuk menasihati Yang di-Pertuan Agong di bawah Seksyen 2/1 Ordinan Darurat 2021 berhenti mengalihkan tiang gol, ciapnya, dalam perbalahan berhubung isu darurat ini. Jawapan beliau dalam ciapannya pada 13 Jun membayangkan perbezaan pendirian pemimpin UMNO dan PAS walaupun mereka bersama-sama dalam Perikatan Nasional. Semua orang bermain untuk menang, tetapi untuk menang dengan apa cara sekalipun tanpa mengira peraturan yang ada adalah tidak beretika. Dengan mengubah peraturan di tengah permainan, anda sebenarnya membuat permainan lain. Ini menjadikan pengadil kelihatan tidak baik. Justru, kedua pihak terus tembak-menembak sedangkan mereka berada di kamp yang sama. Semuanya bermula apabila PAS dan UMNO terlibat dengan langkah syaratan pada 23 Februari 2020 bersama Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Datuk Seri Azmin Ali Al-Kisah. Ketika itu, di tengah-tengah permainan, tiba-tiba segerombolan yang pada mulanya menganggotai pasukan yang menang melompat menyokong pasukan yang kalah sehingga keputusan permainan berubah. Hasilnya, yang menang menjadi pembangkang, yang kalah menjadi kerajaan. Sejak itu, serangan COVID-19 yang sudah lama dikawal oleh Kerajaan Pakatan Harapan kembali menyerang. Lalu berikutnya, hari demi hari, kita disajikan dengan berita-berita sedih, bilangan kes positif dan kematian yang kian meningkat. Akhirnya, Kerajaan Perikatan Nasional menggunakan peruntukan perkara 150/1 untuk mengisytiharkan darurat pada 11 Januari 2021, berkuat kuasa hingga 1 Ogos 2021 selama sekitar 6 bulan 20 hari. Dengan pengisytiharan darurat itu, Parlimen digantung. Tidak ada persidangan, tidak ada semak dan imbang, tidak ada persoalan tentang tanggungjawab menteri yang boleh dibahaskan. Gaji dan allowance menteri terus berjalan walaupun kebanyakan mereka hilang dari radar. Itulah pertama kali Kerajaan Perikatan Nasional mengubah peraturan dalam permainan ini setelah segerombolan ahli Parlimen Pakatan Harapan mengkhianati pasukannya sendiri. Maka dengan mudah dana sebanyak 5 bilion ringgit dari kumpulan wang simpanan negara KWAN iaitu wang simpanan generasi akan datang dijarah kononnya untuk menangani COVID-19. Namun bilangan kes jangkitan dan kematian akibat COVID-19 tidak juga berkurangan. Akhirnya, Perintah Kawalan Pergerakan PKP 3.0 dilaksanakan dengan rakyat dikenakan lockdown yang sepatutnya berakhir hari ini. Tetapi dilanjutkan pula sehingga 28 Jun nanti. Sebelum ini, Majlis Peguam menegaskan beberapa peruntukan yang berkaitan dengan pengisytiharan darurat terlalu luas dan tidak selari dengan Perlembagaan Persekutuan. Ordinan darurat menyebabkan banyak kuasa diberikan kepada eksekutif manakala perlindungan perlembagaan seperti semakan dan kebertanggungjawaban Parlimen dikurangkan. Dalam apa juga keadaan, rakyat tidak boleh dinafikan perlindungan asas dan perlindungan prosedural seperti yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan kita, kata Presiden Majlis Peguam Negara AG Khalidas seperti dipetik Malaysia Kini pada 17 April 2021 yang lalu. Begitulah cara Perikatan Nasional bermain dengan menukar peraturan tatkala whistle akan berbunyi. Apa yang dibimbangi oleh Majlis Peguam sudah pun terjadi. Kini ketika darurat berada di penghujungnya, sekali lagi peraturan permainan ingin diubah. Untuk rekod, darurat dijadualkan berakhir pada 1 Ogos. Berdasarkan tindak tanduk Perikatan Nasional setakat ini, tiada beza antara mengubah tiang gol dengan mengubah peraturan ketika permainan sedang berjalan. Matlamatnya sama sahaja meraih kemenangan dengan cara apa sekalipun, walaupun tidak beretika.